Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang keberanian Rasulullah tak ada ancaman kaum Quraisy. Kisah Rasulullah dan penjual unta. Abu Jahal telah menzalimi penjual unta dengan menangguhkan bayaran, yakni Abu Jahal telah membeli unta lalu beliau menangguhkan bayaran tersebut, sehingga penjual tersebut telah meminta Rasulullah untuk kembalikan balik haknya. Lalu Rasulullah pun pergi ke rumah Abu Jahal dan memintanya untuk kembalikan hak penjual unta tersebut. Abu Jahal pun tidak berkata apa, memberikan apa yang dituntut oleh penjual unta tersebut. Di sini kita dapat lihat bahawa keberanian Rasulullah dalam menegakkan kebenaran dan membela orang-orang yang lemah dan dizalimi. Kisah Rasulullah dan pembesar Quraisy. Ini terjadi ketika mana Rasulullah sedang bersolat di depan Kaabah. Lalu salah seorang daripada pembesar Quraisy telah meletakkan kotoran di atas bahu baginda ketika mana Rasulullah sedang sujud. Tidak lama kemudian datanglah Fatimah untuk membersihkan pakaian ayahnya. Lalu Rasulullah pun berdoa. Selesai sujud dan solat, Rasulullah pun berdoa dengan suara yang kuat supaya para pembesar itu ditupaskan. Tindakan Rasulullah ini dapat menerima akibat yang besar kerana Rasulullah berdoa keburukan terhadap kaum Quraisy. Akan tetapi berlaku sebaliknya apabila kaum Quraisy pula yang takut akan doa baginda. Kisah seterusnya adalah hijrah Rasulullah dan Suraqah. Rasulullah dan Abu Bakar berhijrah ke Madinah untuk menghindar daripada siksaan kaum Quraisy. Ketika di Mekah, Suraqah telah pun diupah untuk mencari baginda. Lalu Suraqah pun dapat mengesan jejak perjalanan mereka berdua. Ketika Abu Bakar melihat seorang lelaki yang telah berjaya mengikuti mereka, Abu Bakar sering bergerak ke kanan dan ke kiri untuk menjaga keselamatan Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah berada dalam keadaan yang sangat tenang, seolah-olah tiada musuh, tiada bahaya yang akan datang. Suraqah terus mengikuti Abu Bakar dan Rasulullah. Apabila kuda Suraqah telah berada jarak yang sangat dekat dengan kuda Rasulullah dan Abu Bakar, kuda Suraqah telah jatuh dan Suraqah cuba untuk bangun kembali dan menaiki kudanya. Lalu cuba untuk mendekati mereka berdua, lalu jatuh balik. Kejadian ini telah berlaku sebanyak 3 kali. Kemudian Suraqah pun berasa menyesal dan meminta maaf kepada Rasulullah, dan Suraqah pun berjanji bahawa dia tidak akan memberitahu jejak mereka berdua. Kisah Rasulullah dan Umar Al-Khattab. Ketika mana Umar belum masuk Islam, Umar telah merancang bersama rakannya Abu Jahl untuk membunuh Rasulullah. Mereka bercadang untuk melakukan pembunuhan pada waktu malam. Pada malam tersebut, mereka berdua pergi ke rumah Rasulullah dengan penuh keyakinan bahawa mereka dapat membunuhnya, lalu memanggil baginda untuk keluar. Kemudian Rasulullah membuka pintu lalu menatap mereka, memandang mereka dengan pandangan yang sangat tajam. Kemudian mereka berdua berasa takut akan tatapan Rasulullah terhadap mereka. Lalu keyakinan dalam hati mereka itu telah desak sehingga bertukar menjadi takut, lalu pulang ke rumah masing-masing.
Keberanian Rasulullah di sini dapat kita lihat bahawa Rasulullah sangat berani ketika mana menghadapi musuh. Hanya dari segi tatapan sahaja mereka takut untuk memandang Rasulullah, apatah lagi untuk melawan mereka. Sekian itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung kepada kisah seterusnya. Dikatakan Rasulullah SAW merupakan seorang yang paling berani antara manusia yang ramai. Dan para sahabat mensifatkan Nabi sebagai orang yang sedikit berbicara tetapi tidak banyak percakapannya. Akan tetapi apabila Rasulullah SAW ketika memerintahkan para sahabat untuk berperang, beliau adalah orang yang paling semangat ketika itu. Juga Nabi Muhammad SAW adalah orang yang kuat pukulannya. Pernah suatu ketika baginda dikepung oleh kaum musyrikin, dan beliau ketika itu berada di atas tunggangannya, dan dikepung oleh kaum musyrikin. Lalu baginda turun daripada tunggangannya. Ketika itu selepas itu beliau memukul satu persatu daripada mereka, dan baginda mengatakan, aku adalah seorang Nabi dan bukan seorang pendusta, dan aku adalah cucunya, iaitu Abdul Muttalib. Dengan semangatnya Nabi Muhammad SAW ketika itu berkata, sehinggakan para sahabat tidak pernah melihat ketika itu tidak pernah melihat betapa semangatnya Nabi ketika itu, dan betapa beraninya ketika itu untuk menentang orang-orang musyrikin yang mengepung baginda SAW. Dan sehinggakan para sahabat mengatakan mereka tidak pernah melihat Rasulullah SAW begitu berani menghadapi kepungan orang musyrikin ketika itu. Juga pernah disebutkan dalam perang Uhud, ya, ini perang yang antara salah satu perang yang termasyhur juga. Ketika itu ada seorang yang bernama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ni orang paling benci Nabi Muhammad SAW, dan beliau merupakan antara golongan yang paling membenci seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain yang berada di kota Mekah dan kaum musyrik dan kaum Quraisy. Sehingga kan ketika itu Ubay bin Khalaf mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, nanti di perang Badar aku akan membunuh engkau wahai Muhammad, dan aku telah mempersiapkan kudaku yang mana aku beri kuda ini setiap hari makan, dan perang tersebut nanti aku akan naik kuda itu untuk membunuh engkau. Ubay bin Khalaf ni ketika ini dia cakap dengan penuh takbur. Dia macam dia boleh kalahkan Nabi dengan semudah gitu, tapi dia tak pernah jumpa lagi daripada. Dan selepas itu Nabi Muhammad berkata, Ubay, aku yang akan membunuh engkau, sehingga mereka bertemu di suatu perang Uhud. Dan antara masa dah berlawan-lawan tu, so antara dua orang ini, iaitu baginda SAW dan Ubay, berjumpa, berhadapan. Dan sewaktu itu Ubay berada di atas tunggangannya, manakala Nabi Muhammad SAW berada di bawah. Dan ketika itu Ubay menghampiri Rasulullah SAW dan diperlihatkan oleh para sahabat, dan sahabat semua pun waktu tu macam gerun, takut sebab akan kehilangan Rasulullah, sebab dia risau keselamatan Rasulullah. Dan
Kemudian Rasulullah berkata para sahabat, jangan kamu menghalang, biar dia datang kepadaku. Sehingga kan dikatakan ketika Ubay mendekat kepada baginda, Rasulullah mengambil tombak dan melemparkan kepadanya sehingga tepat terkena pada tulang rusuk Ubay. Dan ketika itu Ubay pun terjatuh. Dan lepas Ubay terjatuh dan para sahabat ingin ingin mengejar Ubay, akan tetapi orang-orang Quraisy telah melindungi Ubay dan membawanya menuju ke kota Mekah. Akan tetapi sebelum sampai ke kota Mekah, Ubay bin Khalaf sudah wafat dengan tombak yang dilemparkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Mat Nasri, nombor metrik 059959. Hari ini saya akan menceritakan tentang keberanian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Hunain. Yang pertama, orang Muslim mengundur diri ketika peperangan sedang berkecamuk. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengundur diri dan tetap memacu kudanya ke arah orang kafir. Ketika itu orang Muslim, iaitu Ashabu Samarah, penduduk Samarah, mereka takut. Walaupun mereka ramai, tapi mereka takut dan mereka mengundur diri. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya seorang. Dengan keberanian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan mengundur diri dan tetap memacu kudanya ke arah orang kafir. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abbas untuk menyuruh Ashabus Samarah, iaitu penduduk Samarah, bangkit untuk menentang orang kafir. Ketika itu Abbas memanggil Ashabus Samarah dan Abbas berseru, "Ya Allah, apabila mereka mendengar seruanku, hati mereka bangkit semangat sebagaimana sedaya upaya seekor lembu betina mendengar jeritan anak-anaknya." Setelah itu Allah mengabulkan doa Abbas dan Ashabus Samarah berkata, "Labbaik, labbaik." Okey, yang ketiga, orang kafir mensasarkan anak panah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Nazzal naskhaka Allahumma an ibnu ibdika Muttalib anan nabiyyu la kazaba." Maksudnya, aku adalah nabi yang tak pernah bohong. Aku adalah anak keturunan Abdul Muttalib. Ya Allah, turunkanlah pertolonganmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ketika peperangan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling berani dan orang muslim berlindung di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu semua Ashabus Samarah, penduduk Samarah, berlindung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak akan berputus asa dan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga habis peperangan. Keberanian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Fujah. Yang pertama, peperangan pertama baginda sallallahu alaihi wasallam ketika umur 15 tahun, dan peperangan ini berlaku antara Arab Quraisy dan Bani Hawazan. Peperangan Fujah merupakan peperangan pertama yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut ketika umurnya masih muda, iaitu umurnya ketika 15 tahun, dan peperangan ini berlaku antara Arab Quraisy dan Bani Hawazan. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diletakkan di posisi yang kurang penting, iaitu mempersiapkan anak panah untuk bapa-bapa saudaranya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengikut peperangan Fujah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendapat tempat dan posisi untuk mempersiapkan anak-anak panah untuk bapa-bapa saudaranya pergi berperang. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat pintar dan pantas mengumpul peralatan senjata, dan sekaligus baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil dan mengumpul peralatan senjata kaum Quraisy untuk dipakai semula. Kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya untuk mengumpul dan mempersiapkan peralatan-peralatan untuk bapa-bapa saudaranya. Tetapi dengan kepintaran, keberanian, kepantasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus Nabi mengumpul semua sekali peralatan-peralatan kaum Quraisy yang telah dipakai, yang telah digunakan dalam peperangan. Nabi mengambil
peralatan-peralatan tersebut untuk dipakai semula dan menambah lagi peralatan untuk bapa-bapa saudaranya pergi berperang. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW menangkis anak-anak panah yang disasarkan oleh bapa-bapa saudaranya. Baginda SAW sangat hebat dan mencabar dalam usia muda kerana melibatkan nyawa. Ketika itu Nabi Muhammad hanya dihaskan kerjanya untuk mempersiapkan peralatan-peralatan. Akan tetapi Nabi SAW melihat anak-anak panah telah disasarkan untuk bapa-bapa saudaranya. Dengan keberanian Nabi Muhammad SAW, Muhammad SAW menangkis semua anak-anak panah itu supaya bapa-bapa saudaranya terselamat daripada terkena anak-anak panah itu. Dan perkara ini sangat cabar bagi Nabi Muhammad SAW kerana itu merupakan peperangan pertama yang Nabi Muhammad SAW ikut, dan ketika itu umurnya sangat muda, dan perkara itu boleh melibatkan nyawa. Akan tetapi dengan keberanian untuk menaikkan nama umat Islam, Nabi Muhammad SAW terus berani dalam apa jua halangan. Sekian, terima kasih. Perang Badar merupakan perang pertama yang dilalui oleh umat Islam di Madinah. Ia merupakan isyarat betapa mulianya umat Islam yang berpegang teguh pada tali agama Allah, yang mana kemenangan besar kaum muslimin tidak terletak pada jumlah tentera yang ikut serta, tetapi terkandung dalam kekuatan iman yang tertanam di sanubari mereka. Dengan keyakinan mereka kepada Allah semasa perang Badar ini yang sangat kukuh, Allah telah menurunkan bantuan ibarat air yang mengalir menuju lembah yang curam. Tiada sesiapa yang dapat menahan bahawa betapa besarnya pertolongan Allah terhadap umat yang sentiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar sangat luar biasa. Beliau adalah orang yang paling berani, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib. Ia berkata, sungguh kami melihat betapa dahsyatnya pertempuran di perang Badar. Kerana itu kami berlindung kepada Rasulullah. Beliau adalah orang yang paling dekat dengan musuh dan beliau adalah orang yang paling berani menerjang musuh. Hadis riwayat Ahmad. Dan diriwayatkan juga oleh Ali bin Abi Talib, ia berkata, apabila pertempuran telah berkecamuk dan pasukan telah bertemu dengan pasukan, kami berlindung di sisi Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang paling dekat jaraknya dengan musuh selain Rasulullah. Hadis riwayat Al-Hakim. Perilaku Rasulullah yang sentiasa berdoa memohon kemenangan semasa perang Badar juga amat menakjubkan. Doa itu senjata bagi orang mukmin. Hal ini kita dapat lihat dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ia berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat jumlah kaum musyrikin ada 1,000, sedangkan sahabatnya hanya berjumlah 319 orang, maka beliau memalingkan wajahnya dan menghadap ke arah kiblat dan menadahkan tangan, lalu berdoa, ya Allah, turunkanlah kepadaku apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika engkau hancurkan kelompok Ahlul Islam ini, maka engkau tak akan disembah oleh penduduk bumi untuk selamanya. Kesungguhan dan kekhusyukan berdoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat luar biasa.
Baginda terus menerus berdoa sehingga serban yang ada di kepala beliau jatuh ke tanah. Abu Bakar datang mengambil serban beliau dan meletakkan kembali di kepala beliau. Lalu Abu Bakar duduk di belakang beliau dan berucap, "Wahai Nabi Allah, cukuplah engkau bermunajat dengan Tuhanmu. Sesungguhnya dia akan memenuhi janjinya kepadamu." Seterusnya adalah keyakinan baginda terhadap usaha dan keberkatan doa yang dipohonkan adalah kunci kemenangan di dalam perang Badar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 9 yang bermaksud, "Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Oleh itu, percayalah apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa secebis perasaan ragu di dalam hati. Dan ingatlah serta berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah kemenangan pasti akan dapat dicapai."